Pelajari 3 strategi pembelian saham teknikal analisis, penggunaan ATR, Fibonacci, Gantt Square of 9, Stochastic, Elliott Wave dan pengurusan kewangan dalam pasaran saham. Buku ini ditulis dengan menggunakan bahasa mudah dan juga bersahaja, agar mudah dipahami dan menarik minat pembaca untuk menjadikan buku ini sebagai rujukan utama di dalam pasaran saham. Ia dijangka memberikan manfaat kepada pembaca tentang strategi persediaan dagangan sesuatu saham. Buku ini ditulis selepas penulis berbincang dengan beberapa pakar saham dan pelabur-pelabur saham di dalam kumpulan pembelajaran atas talian Telegram mengenai keperluan untuk menyediakan rujukan berkenaan asas saham untuk pelabur dan pedagang yang mahu mempelajari dan menceburi pelaburan saham. Salah satu ilmu yang penting untuk dikuasai adalah strategi persediaan dagangan. Saya mengambil inisiatif untuk menulis buku ini sebagai panduan pelaburan saham Bursa Malaysia. Kandungan di dalam buku Pejuang Saham, strategi persediaan dagangan adalah kesinambungan kepada buku Pejuang Candlestick, Pejuang Saham, Aras Sokongan dan Rintangan dan Pejuang Saham, asas pelan dagangan yang telah ditulis hasil dari permintaan ahli kumpulan Telegram Saham Dr. Adli. Dapatkan buku fizikal Pejuang Saham, strategi persediaan dagangan sekarang dengan harga RM81 sahaja, diskaun 10%. Belajar mana? UiTM. Oh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah kita dapat bersama pada hari ini untuk kita meneruskan tentang portfolio management. Okey, portfolio management ni saya dah minta you tengok video kan? So saya nak tanya dah tengok belum? Ya, doktor. Okey, alhamdulillah. Okey, semua dah tengok Okey, senang sikit sebab apa? Sebab saya nak bagi you faham dulu sikit-sikit dah. Kalau you tak faham banyak pun you faham sikit-sikit dulu. Okey, tentang portfolio management. Okey, hari ni sekarang ni dah berapa orang ada ni? Dah 8 orang. Tunggu sekejap. So, kita panggil rakan-rakan lain tu. 8 orang baru. Okey, so sebelum kita bermula, sebelum saya bagi lecture, saya nak tanya sikit lah. Okey, apa you faham tentang portfolio management daripada video tu? Ada 5 video, part 1 sampai part 5. Part 1 dengan 4 tu lebih kepada teori. Part 5 tu ialah secara macam mana dia nak buat menggunakan Excel. Okey, tapi walaupun dia ni tak complicated macam yang saya share dalam group. Okay, kan saya share 2 textbook kan. Kalau you tengok textbook tu macam nak pengsan tu tak? Baca, betul? Betul tak? Jadi apa yang telah ditulis dekat dalam buku portfolio management tu saya ringkaskan dalam video tu. Saya dah ringkaskan supaya mudah. Okay, supaya mudah dia fahami. Tengok video tu you dapat asas dia. Okay, tapi kalau you nak betul-betul menjadi pakar dalam portfolio management ni,
Mungkin you kena ambil advance punya subjek lah, advance punya subjek, dan juga ambil khusus yang memang khas untuk portfolio management. Okay, ambil yang khas tentang portfolio management. Okay, untuk bagi panas sikit, panaskan enjin ni. Okay, boleh tak cerita? Ni ada 8 orang ni, termasuk saya 8, 7 orang. Semua ni perempuan, ni lelaki tak ada. So saya panggil siapa yang ada je lah ni, Nur Salehah. Nur Salehah tak ada Nazirah. Nazirah pun tak ada. Kasih. Saya tak tahu saya. Okay, apa yang you faham? Yang lain tu tak ada tu pasal apa? Masuk je, lepas tu dia pergi tempat lain ke? Okay, apa yang you faham? Saya faham. Portfolio management ni dia merupakan satu proses di mana kita boleh decide sama ada kita nak jadi investor yang aktif atau pasif. Okay. So kat situ kita boleh pilih lah. Kita tahu yang pasal real estate macam mana, financial asset macam mana semua. Okay. Itu yang you faham Okay. Aimi, okay, at least you faham lah. Aimi. Aimi tak ada. Dia macam mana ni? Dia masuk je lepas tu. Masuk je, login, lepas tu pergi mana? Okay. Nur Sabrina Akmal. Dah terus hilang. Terus log out. No. Azizah Zahari. Doktor. Okay. Yeah. Oh, apa yang saya faham. Yang part-part tu kan, yang saya faham sekali pasal 6 step portfolio management tu. Okay, 6 step. Okay, tu ada 6 steps. Okay, lepas tu yang untuk practical you faham tak? Untuk practical. Yang kira-kira tu ke? Kurang sikit doktor. Okay, so maksudnya you tahu ada 6 step, dan juga ada juga pengiraan dia. Kira-kira. Sabun dekat part 5 tu kan. Okay. Part 5 tu pasal kira-kira. Okay. Alright, Nuraisha saya tanya Nuraisha. Nuraisha. Ya, saya. Okay, so apa yang you faham Nuraisha? Setakat ni apa yang saya dah tengok lah kan, yang saya faham dia ada individual dengan institution investor. Okay, yang tu yang video yang satu tu. Okay, video satu kan? Okay. Yang video lain tu saya tak berapa ni sangat. Macam saya macam tak berapa tangkap sangat. Tak berapa nampak tu, tak apa. Tak apa tengok lah tu. Saya dah tengok, cuma tak faham. Yelah, kalau tengok sambil tidur memanglah tak faham kot. Itulah, saya gurau je. Tapi kalau boleh tengok balik lah nanti. Okay? Alright. Okay. Nur Syazwani. Dah masuk balik Nur Sabrina. Okay, Nur Sabrina Akmal. Nur Sabrina Akmal. Kelas ni memang ni je ke? 7 orang je ke? Ramai lagi doktor. Doktor terkeluar. Okay, Sabrina. Apa yang yang mana yang lain semua tu? Semua tak nak masuk sebab takut kena tanya ke apa? Tak pasti doktor. Okay, apa yang you faham tentang portfolio management daripada video-video tu? Ya, Sabrina. Yang saya faham, portfolio investment ni dia adalah pelaburan untuk dalam form of group.
portfolio untuk estate macam equity, securities, common stock semua tu lah, bonds. Okay. Okay. Alright. So yang tu yang you faham ya. Okay, tak apa. Saya rasa tak ada yang nak masuk lagi ni. So kita teruskan je dah apa yang ni. Alright, so basically, okay, saya nak nampak tak skrin saya? Nampak tak skrin saya? Nampak Ya? doktor. Okay. Nampak. Ini tajuk untuk talk saya besok pada pukul 11 pagi di online secara online bersama dengan Malipal University. Jadi kalau you nak masuk boleh masuk besok. Mungkin saya share tak dekat dalam group. Okay, boleh masuk, dia free 1 jam. Okay, basic of stock investing. Yang ni saya akan cerita tentang technical analysis. Tapi kalau you nak masuk boleh juga masuk, kalau tak nak masuk pun tak ada masalah. Okay, saya nak tunjukkan sikit tentang capital asset line. Okay, sebab bila saya tanya tadi, saya nampak ada ramai yang bercerita tentang benda tersebut. Okay, walaupun tak beritahu tentang mana pergi yang baru ni, file new presentation. Okay. Nampak Nampak doktor. Okay. Nak melukis senang tak ni? Insert. Okay. Kejap. Saya ingat saya kena pakai ni boleh juga kot. Shape. Okay. Susah pakai ni. Kejap. Saya kena pakai pen lah. Okay, ni saya nak terangkan tentang capital asset line. Okay, capital asset line, CAL. Okay, CAL. Okay, capital asset line. So kalau kita tengok selalunya ini pensel lah. Okay. Okay, ini dia punya carta kan. Ini carta. Okay. Kalau kita tengok, ini kalau you belajar dulu, okay, ini adalah satu line regression, betul tak? Line regression. Okay. Kena bila saya ni kena jawab bila saya tanya. Kejap saya tak faham. So you pernah tak dengar line regression? Matematik untuk macam mana matematik line regression? Okay, inilah y, kan? Betul tak? Inilah x, kan? Betul. Pakai mouse ni memang x ni. Ini x. Yang ni apa? Ini dia panggil constant. Aduh, salah ni simbol. Ini constant. Macam mana constant? Dah saya tulis je dah. Constant. Okay, constant. Maksudnya dia akan bermula daripada line ni lah, daripada titik ni. Okay, so kalau kita nak buat di dalam matematik, okay, yang ini adalah sebenarnya adalah apa ni panggil dia? Ini adalah keturunan, okay? Okay, sama ada ditulis B ataupun okay, beta. Okay, keturunan. Ingat tak? Okay. So bila kita tulis secara matematik, okay, dia sama juga Y, sama juga, okay, constant dia A. Baru saya ingat. A tambah DX. X. Okay, faham Betul?
Betul. Betul tak? Okay. So, untuk kita dapatkan contohnya Y, okay, kita kena tahu A, kita tahu B, kita tahu X. Betul? Baru dapat Y. Okay. So, contohnya kalau A ni ialah, contohnya A ni 5%. Okay, A ni 5%. Okay. So, sama juga. Okay, 5% tambah B X, tak tahu lagi kan. So kalau let's say lah kita nak cari X tu dekat sini. Okay. X ni adalah mungkin X ni adalah 5. So kita akan masukkan X ni 5 lah, betul tak? Okay, tapi kita nak tahu Y tu. Okay, kita nak tahu Y ni. Y ni berapa, betul? Okay. So, yang kita tak ada maklumat adalah B ni, beta ni. Iaitu keturunan ni. Okay. Keturunannya macam mana? Iaitu perubahan apa? Perubahan, okay, perubahan X bagi perubahan Y. Ni kan, ni perubahan, perubahan ni kita buat macam ni. Perubahan X dengan perubahan Y. Kan? Betul tak? Betul So maksudnya kalau satu X naik 1, okay, X naik 1, berapa Y naik? Kalau Y naik 2, maksudnya dia betanya 2 lah. Okay. Betul tak? Okay, kalau Y naik 2. Okay, kalau X naik 1, Y naik 2. Okay, so betanya akan jadi 2. Keturunannya jadi 2. Okay. So dekat sini jadi 2 lah. Okay, so 2 kali 5, 10, campur dengan 5, 15. So Y-nya adalah 15. Okay, ini asas kepada regression. Okay, asas kepada teori linear lah. Linear regression. Okay, jadi kalau kita nak, kenapa saya cerita pasal ni? Sebab apa? Okay, dalam pelaburan dia banyak guna pakai ni. Okey, banyak guna pakai ni terutama okey, satu yang kita kalau you tengok pernah saya dalam slide tu ada namanya CAPM, Capital Asset Price, okey, model, okey. Capital Asset Pricing Model. Lepas tu yang Capital Asset Line, okey, kita ada juga Capital Asset Line, okey, Capital Asset Line. Okey, hal ni kita ada juga capital market line, okay, dan kita ada juga securities market line. Semuanya macam ni. Okay, semuanya macam ni. Okay. Okay, saya nak cerita tentang capital asset line. Sebab tadi you cerita tentang, ada masa saya tanya tu, you ada cerita, you faham tentang capital asset line, iaitu kita melabur sama ada dalam stock market ke, dalam bond ke dan sebagainya kan. Sebab you ada portfolio, you ada banyak duit, dan bukan banyak duit lah, maksudnya you ada aset dan you nak labur kat mana? You nak labur kat dalam stock market ke, you nak labur dekat dalam bond ke, sukuk ke, okey. Tapi kita tak, dalam konteks ni kita hanya tengok aset kewangan saja, tak termasuk aset nyata, contohnya property dan sebagainya. Okey. Alright, so saya buka yang satu lagi yang baru. Macam mana nak buka yang baru? File. Okey. Ni tak payah save. Okey. File. Macam mana? Oh ya. Okey. Susahnya. Kat baru je lah. Buka new je doktor. Okay, let me see. Okay, alright. So, okay, untuk capital asset line, okay, saya nak tunjukkan tentang efficient frontier ni. Okay, efficient frontier ini yang saya panggil efficient frontier. Okay, yang you tengok video kan? Siapa ingat? Yang teori Markowitz tu.
efficient frontier. You tengok ke tak video ni? Markowitz teori tu dia akan buat efficient frontier. Okey, maksudnya yang ini adalah portfolio yang kalau dia beli saham tersebut, okey, ini adalah portfolio yang efficient. Kalau portfolio dia kat sini, okey, kat sini, okey, kat sini, okey, ataupun kat sini, ni adalah yang efficient. Mana-mana yang kat dalam ni, okey, ni tak berapa efficient. Okay, tidak berapa efisien portfolio-portfolio yang berada dalam ni. Security, so saham ni, contohnya saham A, saham B, okay, saham C, saham D, ni semuanya tak berapa efisien, okay, untuk berada di dalam ni. Dan manakala kalau saham ni dekat luar ni, dia ni tidak boleh dicapai. Okay, yang ini tak boleh capai, unattainable. Maksudnya nak kata mustahil tu taklah, tapi maksudnya tak boleh dicapai lah dengan adanya kat luar ni. Okay, alright. Okay, yang efficient frontier ni faham Jadi kalau kita tengok efficient frontier, kenapa dia sampai sini saja? Dia sampai sini saja. Dia yang ini bawah ni dia buang. Sebab yang bawah ni dia tidak berapa, dia yang portfolio yang kat bawah ni walaupun dia efficient, tapi dia sepatutnya dia tak berapa optimal. Dia tidak optimal. Sebab apa? Dia return dia, okay, return dia kat sini, risiko di sini. Memang risiko dia rendah, tapi return dia rendah. Okay, betul Okay, jadi sebab tu selalunya kita akan buang yang ni. Bukan buang lah, maksudnya kita padamkan je lah. Okay, yang ni je yang kita tengok. Yang atas ni. Okay, tapi kalau you tak buang pun tak apa. So maksudnya yang ni kita tak pakailah kawasan yang mana yang kat bawah ni. So yang sampai sini. Yang ni pula adalah yang paling minimum, global minimum risk. Okay, yang dia dapat. Sebab apa? Dia dapat kat sini risiko dia. Ini risiko ini kita panggil pakai standard deviation Sini standard deviation. Okay. Sini ialah standard deviation asset ini ialah return Okay. So yang ini ialah yang paling rendah, okay, risiko yang dia boleh capai. So sebab tu dia panggil global minimum variance, okay, variance portfolio. Okay, tapi return sinilah. Okay. Okay. Tapi sekarang ni saya buang balik ni supaya tak nampak macam ni. Lukisan saya ni tak berapa cantik sebab pakai ni. Okay. Sekarang ni boleh tak ikut sekarang ni? Boleh faham jelas ke tak? Okay, jelas Boleh, so, Doktor. Okay, saya letak balik yang ni. Okay, letak balik yang ni. So sekarang ni kita akan masukkan capital asset line kita. Allah. Kita akan masukkan capital asset line kita, iaitu kombinasi aset-aset kita yang berisiko. Okay, line dia tu. Okay, jadi kita tarik dari sini. Okay, dan dia akan ada yang tangent dengan efficient frontier. Ini dia tangent lah ni. Okay, dia tangent. Okay, so kalau kat sini, okay, itu maksudnya dia tangent. Okay. Faham ke ni? Okay. Jadi kalau kita tengok ini capital asset line, maksudnya macam mana kita nak allocate aset kita. Okay, macam mana kita nak allocate aset kita dalam konteks apa yang dia teori ni. Okay, kat sebelah sini, okay, ini adalah sukuk ataupun bond. Okay, saya letak sini sukuk lah. Kat sebelah sini, okay, semuanya adalah lebih kepada equity lah. Okay. Okay, apa maksud dia? Okay, kalau kita melabur kat sini pula,
okey, yang ni, yang constant ni, okey. Ini maksudnya kita melabur di treasury bond, treasuries, MGS ke, Malaysian Government Securities, semuanya yang treasury bills ni. Maksudnya risiko dia kosong. Okey, treasury bills lah. So maksudnya ini ialah MGS, Malaysian Government Securities, okey, treasury bills, okey, dan lain-lain lah. Okey. Faham ke tak yang ni? Treasury bills dan MGS semua ni. Dia tak ada, Faham tak? okey, dia bukannya satu, dia maksudnya risikonya tak ada, maksudnya susah lah government tak bayar, government akan bayar. Walaupun selalunya government ada masanya government boleh tak bayar juga kalau bankrupt ke kan. Contohnya government tu negara tu musnah ke apa ke, tapi it's like very case yang sangat-sangat jarang-jarang berlaku lah. Okay, sebab tu ini adalah dia panggil risk free rate. Okay, kita panggil risk free rate. Okay, sebab tu dia ada risikonya kosong. Okay, risk free rate. Alright. Okay, so baru you tahu, oh ini risk free rate. Okay, iaitu treasury bills, okay, Malaysian Government Securities dan sebagainya yang tak ada risiko. Okay, maksudnya you beli security tu, sukuk tu, okay, you akan dapat 2% ke 3% ke setiap tahun. Okay, kalau dalam contohnya you boleh tengoklah dekat bank negara dia punya tu. Okay. Alright. So yang ni pula kalau you punya portfolio kat sini. Okay, kalau you punya portfolio kat sini, maksudnya okay, sebelum tu kalau you punya semua duit you kat sini. Okay, kalau semua duit you kat sini, maksudnya you tak ada melabur kat saham. Faham tak? Halo? Ya, doktor. Faham tak? Saya nak you tolong berinteraksi dengan saya. Okay. Kalau you melabur semua duit you kat sini, you tak melabur kat saham. Okay? You tak melabur di saham. So maksudnya kalau you ada 100,000. Okay. So you letak duit you semua dekat treasury bills. Okay, kat sini. So duit you tu 100,000 semua kat sini. Okay. Jadi dekat sini kawasan yang tadi ni, kawasan yang ni tadi, yang ni adalah kawasan you jadi pemberi pinjam, pengeluar modal lah. You bagi government pinjam 100. Contohnya ataupun you bagi 100,000 ni kepada government sebagai modal. Faham tak? So kat sini kita panggil you sebagai lender. Lender pula. Lender lah. You sebagai lender. Okay, you sebagai pemberi pinjam. You bagi government pinjam, okay, ataupun kalau sukuk you bagi government untuk gunakan modal you. Okay, kawasan ni. Tapi kalau you letak kat sini, okay, you masuk kat sini, maksudnya sebahagian dalam sukuk, sebahagian dalam pasaran. Okay, sebahagian dalam equity. Okay, tapi tak efisien. Okay, tak efisien ni. So, sebab efficient frontier dekat sini. Okay. Okay, jadi kalau you dekat sini, you ada sedikit dekat sukuk dan ada juga dengan masuk dalam market. Tapi kalau betul-betul dekat tangent, betul-betul tangent, okay, maksudnya you invest semua duit you dalam market. Okay. Kalau kat sinilah yang X yang saya dah macam tak macam X ni, yang ni ini maksudnya semua you invest dalam market. Okay, kat sini adalah you invest dalam market. Okay, duit you 100,000 ni kat dalam pasaran saham. Faham tak ni? Faham doktor? Okay. Faham, insyaAllah. Okay, tapi kalau you dekat sebelah sini, kat sebelah sini, okay, maksudnya sini you dah invest dekat pasaran saham, tapi you terpaksa meminjam. Okay, you terpaksa meminjam. Maksudnya duit you 100,000. Kat sini mungkin you dah labur 150,000. 50,000 tu lagi adalah pinjaman.
So sebab tu you dekat sini. Dia dah lebih daripada atas tu. Okay, so maksudnya you punya risiko sebab pinjam kan, bila pinjam risikonya lagi tinggi lah. Tapi pulangannya mungkin lagi tinggi sebab you gunakan leverage. Okay, leverage teori. Kan? Okay, sebab tu you punya pulangan tinggi tapi risiko you pun tinggi. Okay, tapi yang optimumnya adalah bila kat sini lah. Nah, di sini maksudnya you pakai duit modal you sendiri. Okay, 100 ribu ni tanpa pinjaman. Okay, lepas tu you ikut kepada efficient frontier ni. Okay, efficient frontier. Okay, alright. Okay, dan kalau macam contoh kat sini ni tak berapa efisien lah, tak berapa efisien sebab dia lebih yang atas ni lebih mendominasi yang bawah ni. Yang ni semuanya macam subpar daripada garisan-garisan yang lebih efisien ni. Okay, dia lebih subpar lah. Sebab apa? You tengok returnnya contoh yang ni returnnya tinggi. Risiko tinggi tapi returnnya rendah banding dengan yang ni. Okay, return dia tinggi, risikonya rendah. Okay. Okay, sebab tu dia adalah dia punya kekurangan dia berbanding dengan portfolio yang berada di atas efficient frontier. Okay. Yang ni adalah capital asset line. Ini panggil capital asset line ataupun capital asset allocation lah. Ni nak macam mana kita nak allocate kita punya asset yang berisiko tu. Okay, so macam dalam konteks ni kita ada dua je aset berisiko iaitu sama ada fixed income ataupun stock market. Okay, so kita nak letak kat mana? Okay, so sebab kita portfolio tu kita nak kena balance kan. Okay, so yang mana yang akan berikan return yang paling tinggi dan sebagainya lah. Okay, so kat sini kita boleh je gunakan ini sebagai indikator. Okay. Satu lagi ialah tentang capital market line. Capital market line tu adalah yang ni lah. Yang ni tadi ni. Okay, capital market line tu adalah mana apabila kita gunakan semua modal kita tu dalam capital market. Itu dipanggil capital market line. Kalau kita dah gunakan semua kita punya capital kita tu dalam capital market line. So lagi satu adalah securities market line. Ini adalah melihat kepada satu security je. Okay, satu security je. Itu security market line lah. Okay. Yang ni adalah capital market line, ini adalah capital asset line. So semuanya adalah regression. Semuanya adalah regression iaitu Y equal A tambah BX. Okay. Alright. Y ialah equal A tambah BX. Okay. Alright, so saya nak tanya ni, faham tak tentang ni dan saya nak tengok kalau ada apa-apa soalan. Ada 19 orang. Okay, ada soalan dan boleh tanya. Nampak tak cantik lukisan ni? Itulah yang boleh saya buat. Ada soalan tak? Setakat ni faham doktor? Setakat ni faham. So tak ada soalan kalau faham. Okey. Kalau tak ada soalan, sekarang ni saya nak tunjuk contoh-contoh. Okey. Macam mana you nak gunakan portfolio ni, portfolio management untuk dapatkan efficient frontier tadi tu. You fahamkan tentang efficient frontier tu, maksudnya kalau ada stok yang bukan di dalam efficient frontier, kat dalam ni ke, dia mungkin tidak efisien, betul tak?
Okay, dia mungkin tidak efisien kan? Tak betul. Jadi kita nak cari manakah kawasan yang efisien. Okay, kawasan yang efisien ataupun optimal. Okay, pertama efisien, kedua optimal. Okay, apa beza? Okay, optimal dengan efisien. Optimal tu maksudnya you akan dapat yang paling tinggi return dan paling rendah dia punya risiko. Itu optimal. Faham tak maksud saya? Ulang balik doktor. Okay. Kalau optimal tu maksudnya dari berbagai-bagai kombinasi portfolio you tu, dia akan memberikan pulangan yang paling tinggi dengan risiko yang paling rendah. Macam tadi lah doktor, letak semua duit dekat market. Okay, letak duit dekat market tu ialah asset allocation. Okay, ini asset allocation you. Okay, so you nak antara you nak letak you punya duit tu dekat market ke ataupun dekat fixed income. Okay, so yang ni tak adalah kita tak ada mengatakan yang ini ialah optimal Ini ialah cuma you membahagikan duit you je. Yang optimal tu yang kita nak masuk kat dalam efficient frontier ni, yang ni. Okey. Ini yang efficient frontier ni, yang kalau saham ni je. Yang saham ni je. Sebab kalau yang ni, macam mana you nak bahagikan modal you. Okay. Yang capital asset line tu, macam mana you nak bagi modal you. Jadi kalau you letak modal you kat sini, you 100% dekat fixed income. Okay, dekat risk free rate. Kalau you dekat sini, you 100% dekat equity. Sebab dia dah silang bertangent dengan efficient frontier. Kalau you dekat sini, maksudnya you dah pinjam melebihi daripada modal you. You punya modal 100 tapi you dah melabur 150. 50 lagi adalah daripada pinjaman. Okay. Alright. So yang kita nak tengok ialah efficient frontier tu ialah yang ni. Yang lekuk ni. Yang lekuk tadi itulah efficient frontier tu. Mana ke? Okay. Okay. Yang lekuk ni lah. Lekuk ni. So kat mana kombinasi yang ni ke, 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 yang ni yang memberikan pulangan yang paling tinggi, risiko yang paling rendah, yang paling optimal. Okay, faham tak maksud saya? Adakah yang ni? 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 Ni sebab inilah efficient frontier. Kita kalau kita sambungkan dot tu itu adalah efficient frontier. Tapi dekat mana yang paling memberikan optimal return. Okay, kita nak dapat optimal return ni senang je. Dalam matematik kita selalu buat apa? Pembezaan, betul tak? Betul. Pembezaan tu ialah untuk derivation kan. So kita selalu buat dy dx. Okey, kalau you nak membuat satu maksimumkan you punya keuntungan, selalunya kita akan maksimumkan return, minimizekan cost, betul tak? Betul. Maximum return, minimize cost. Maximum return dan minimizekan cost. Sama juga dalam konteks ni. Kita nak maksimumkan return tapi kita nak minimumkan kita punya risiko. Risk. Okay. So, dalam konteks portfolio management efficient frontier ni, kita kena faham ada beberapa maklumat yang kita kena tahu. Okay, pertama tadi sebab kita nak maksimumkan return dan nak juga minimizekan risiko kan. So apakah dipanggil return daripada saham? Apakah yang dipanggil risiko daripada saham? Okey, saya tanya tu. Apa yang kita panggil return dalam saham? Apa yang dipanggil risiko dalam saham? Cepet. Jawab.
apa yang dipanggil return dan risiko. Lepas kalau return tu macam profit ke? Untunglah kan. Ah, Habis tu kalau risk tu loss lah kan? loss, okay. So dalam biasanya kita akan tengok orang-orang biasa akan cakap return tu adalah profit, loss tu adalah potential loss. Potential you akan rugi duit. Okay, potential you akan rugi duit dan in return pun boleh kata potential keuntungan. Tapi you akan dapat, macam mana nak dapatkan apa ni potential tu. So sebab itulah kita kena buat sikit calculation. Okay, saya nak buat new don't save. Okay. So kita nak maximizekan return, kita nak kurangkan risiko kan. Okay. Okay, kalau return tu selalunya kita akan tengok beli saham harga RM1. Okay. Kalau kita beli hari ni, tiba-tiba pagi tadi lepas tu hari ni petang ni sebelum closing ni 4.40 4.55 nanti close kan. Okay, so tiba-tiba dia naik RM1.20. Oh, ni memang terror lah kalau naik RM1.20. Okay, satu hari you untung ni 20 sen. Kan? So ini apa dia panggil? Return lah kan, betul tak? Return, ya. Okay, so maksudnya ini adalah return. Okay, tapi kita nak tahu benda ni, so apa yang kita buat, selalunya kita akan buat berapakah dia punya return, contohnya untuk daily ke, okay, time frame you mungkin daily, time frame, okay, mungkin daily, okay, mungkin weekly, okay, mungkin monthly. Okay, so mungkin you nak tahu kalau return daily berapa, agak-agak stock tersebut. So apa you buat, okay, you akan ambil selalunya closing price, okay, closing price, okay, kita ambil closing price. Closing price tu harga tutup okay, closing price, okay, closing price T, okay, tolak closing price malam. Okay, so T tolak 1. Ni closing price malam. Okay, bahagi dengan closing price, okay, T tolak 1. So you akan dapat berapa return dia untuk satu hari. Okay, kalau untuk weekly pun sama. Tapi dia bukan T dia 1. T dia mungkin yang T W lah. Okay, W. Closing price weekly. Okay, so closing price weekly, yang ni pun closing price weekly tolak week yang satu lagi, yang ni pun closing price week yang minggu lepas. Sama juga yang ni monthly. So you akan dapat berapa return dia kalau nak jadikan percentage kali dengan 100. Okay, persen. So you akan dapat nanti kalau macam ni, okay, contohnya harga dia semalam ialah RM1, RM1. So maksudnya berapa? RM1.2. Macam mana? Tolak berapa? RM1. RM1. Satu. Bagi 20 sen. Hai. Berapa tolak berapa dah tu? Yang berapa? Ini bagi dengan RM1. RM1. Okay, Closing price. Okay, closing price P tolak 1. So you dapat sini. Okay, 20 sen bagi RM1 sebanyak 0.2, betul tak? Okay, tapi jadikan peratus jadi 20%. Contohlah kalau you jadikan peratus. So maksudnya keuntungan you adalah 20%. 20%. Okey. Itu keuntungan. Ini dipanggil okey, so sekarang ni saya nak buat ini untuk return. Okey. Untuk return. Ini return, simple return simple return. Sekarang ni saya nak tunjuk juga pula konsep pada risiko. Okey, risk. Okey, risk ni kita boleh tengok dari pelbagai indikator lah ataupun caranya
yang senang kita tengok standard deviation. Okay, ini salah satu standard deviation. Okay, standard deviation. Okay, sisihan piawai dalam bahasa Malaysia-nya. Okay, kalau kita tengok dalam teori, okay, standard deviation ni, okay, dia macam ni tau sebenarnya. Kalau kita buat satu line, okay, regression, okay, taburan tu sebenarnya bukannya dekat line atas line tu. Dia akan berada macam ni. Betul tak? Dia punya taburan tu, okay, X and Y tu, dia bukan atas line semua ni, bukan atas line ni kan. Dia adalah satu atas line, tapi dia bertabur macam ni. Tapi line tu adalah berdasarkan taburan dia tu. Ni faham tak maksud saya? Faham tak? Okay, jadi dia ada sisihan, betul tak? Ni, sisihan. Kan? Dia ada sisihan. Okay. So, maksudnya dia panggil, ini kalau kita gunakan ini, kita akan dapat standard deviation. Okay. Standard deviation ni dia boleh buat standard deviation secara statistiknya, okay, dia boleh buat standard deviation 1 ataupun 2, okay. So, nanti you akan dapat nampak dia punya sisihan piawai tu. Ini adalah menunjukkan bahawa harga, okay, harga, contoh ini harga, price. Price boleh naik atau turun. Okay, walaupun kita ada line lurus ni, linear ni. Price boleh ada kat sini, price ada sini. So, bila dia ada ketidakpastian tu, tidak pasti ni, ini dah dipanggil risiko. Okay, dia punya ketidakpastian tu, dia mungkin jatuh, okay, kat sini kan. So, ini dah panggil risiko. Okay, so bila dia boleh turun, boleh naik, boleh turun, ada setengahnya dia lebih suka yang kurang volatile. Dia maksudnya dia punya volatility tu dia tak besar sangat, dia punya volatility. Ini kira maksudnya dia punya kemeroapan dia kan. Okay, mungkin dia nak yang saya pakai warna lain. Warna boleh pakai tukar warna tadi. Oh, yang ni. Mungkin dia boleh pakai, dia nak yang volatility-nya rendah sikit. Dia punya ni tak, dia punya harga tu tak jauh berubah dia supaya dia lebih stabil. So maksudnya risikonya lebih kurang sikit risiko dia. Tapi kalau trader dia lagi suka yang lagi volatile. Okay, trader. Kalau trader dia suka yang lebih volatile. So saya ambil yang biru ni, dia nak yang lagi tinggi dia punya kemeroapan dia supaya bila dia trade tu, okay, dia boleh dapat untung. Mungkin untung lagi tinggi. Okay. Tapi kalau investor dia suka yang ni, yang risiko dia rendah. Sebab apa? Okay, teori satu lagi saya nak ceritakan teori Markowitz tu. Okay, teori Markowitz ni, okay, dia adalah berdasarkan kepada, okay, risk averse investor. Okay, risk averse. Maksudnya investor sifat dia adalah dia tak nak risiko. Kalau boleh risiko paling rendah. Okay? Kalau boleh langsung tak ada. Contoh kan? Tapi dalam Islam tak boleh, kena ada risiko. Okay? Kalau tak ada risiko maksudnya dah macam riba. Okay? So dia kena jadi untuk Markowitz, okay, MPT ni dia katakan maksudnya investor risk averse. Dia tak nak yang volatile tu. Okay, dia tak nak yang risk taker. Risk taker tu adalah trader lah. Ni risk taker. Risk taker ni selalu ni trader. Okay. Yang ni investor. Okay. Yang ni merempit. Yang ni dia ride, dia relax je. Dia faham tak? Dia kalau pergi travel, satu merempit mungkin. Satu lagi dia just relax, cruise je. Faham tak? Faham tak? Okay. So yang merempit ni dia risikonya, dia risiko tinggi sikit.
Risiko dia tinggi. Memang dia suka pada risiko tersebut. Sebab dia trader. Kan, dia memang nak cari yang volatile tadi. Kalau kita tengok yang dia punya dia punya graph tadi tu, okey, dia memang nak cari yang dia punya tu agak besar lah, dia punya turun naik tu. Okey, dia boleh turun naik tu besar. Kalau you tengok Bollinger Band, okey, saya buka Bollinger Band Trading View. Trading View. Okey, Trading View. Okay, ini contoh saya buka satu indikator, okey, sekejap. Saya buka satu contoh lah. Sebab kenapa saya nak tunjuk Bollinger Band? Sebab Bollinger Band dia gunakan apa nak panggil standard deviation. Okay, yang ni contoh kita tengok. Ni satu counter, tak silap saya ni Heng Yuan. Okey, Heng Yuan ni adalah satu syarikat minyak lah. Okay, syarikat minyak. Okey. Okey, so sekarang ni tahu tak, pernah dengar tak Bollinger Band? Bollinger. Okey, Bollinger Band ni. Okey, Bollinger Band ni namanya Bollinger lah, John Bollinger. Okey, dia masih hidup lagi dia ada dekat US. Okey, ya, okey. So Bollinger Band ni kalau saya tutup ni Bollinger Band Okey, saya nak buat dia terangkan sikit. Okey, ambil yang ni. Okey. Yang atas pun saya terangkan sikit. Okey, Bollinger bawah pun saya terangkan sikit. Okey. Okey, nampak? Okey, nampak ni. Ini kalau masa time dia tak berapa volatile. Okey, Bollinger Band dia tidak meruap. Dia macam kecil dia punya antara Bollinger Band bawah dengan Bollinger Band atas. Okey. Bollinger Band bawah ni yang lower BB ni adalah negatif. Okey, tengok sini Bollinger Band bawah input dia adalah negatif 2 sisa PY 2. Okey. Kalau yang atas ialah 2 plus 2. Bawah negatif 2, atas plus 2. Faham tak apa maksud saya? Faham doktor. Okey, 2 standard deviation ke atas dan negatif 2 standard deviation ke bawah. Sebab tu dia ada atas bawah tu lah. Okey, atas bawah. Okey, kalau yang investor dia suka yang mana yang tak berapa volatile lah. You tengok kalau harga dia macam ni, dia naik macam ni, so dia punya kemeropapan tu tinggi. Kan? Trader sukalah masuk. Selalu satu buy on breakout dia akan beli kat sini. Okey, bila dia dah break Bollinger ni, bump dia masuk. Okey, dia masuk sebab dia nak dapat keuntungan. Okey, yang besar. Okey. So contohlah, kalau yang kecil-kecil ni dia tak ada untung banyak. Okey, tak ada untung banyak. Okey. Yang macam ni kan. Okey, dia pun tak untung banyak tapi dia slow. Yang ni memang besar dia punya kemeropapan. Okey, kemeropapan dia besar. Saya tengok counter lain dah kita tengok counter. Okeylah, yang saya share hari ni ada satu yang naik sampai 3 kali. Limit up. Okey. Yang limit up tu. 3 kali limit up. Dia tengok. Ni. Okey, dulu dia macam dia tak ada volatile sangat, okey. Dia tak volatile sangat, okey. Right? Macam tu ya. Tapi sekarang ni 4 hari yang ke belakang. Okey, dia dah limit up. Maksudnya dalam satu hari tu, okey, dia telah membuat kenaikan yang paling tinggi lah dia boleh naik satu hari. Okey, yang ni yang pertama, nampak? Tiba-tiba je dia tak ada candle lah, terus je satu kat situ. Okey, maksudnya dia naik terus ke atas, pump. Okey, tu satu. Hari kedua sama, pump.
Hari ketiga sebab bursa tak bagi berturut-turut untuk limit up. So dia freeze. Okay, dia freeze limit up tu. Okay. Hari keempat naik satu lagi. So 3 kali limit up tu. Nampak Nampak tak? Nampak doktor? Okay, so maksudnya yang ini volatile ni. Ini very very volatile. Maksudnya you tengok dia punya Bollinger tu dah Nampak. Bollinger dia tu dah terkepak dah macam tu. Kan? Terkepak dia dah terkeluar, dah terkangkang dah kata kan. Dia dah terkangkang. So maksudnya yang ni ialah volatile. Risikonya tinggi lah. Tapi returnnya pun nampak tinggi lah kan. Trader memang suka macam ni. So trader akan masuk, kalau dapat masa tu dia akan masuk dekat sepatutnya lepas 1.125. Sebab ni ialah dia punya resistance. Okay, tapi dia terus tutup dekat RM1.30. Jadi kalau dia dapat beli RM1.30 tu, dia naik pump kan. Tapi trader dia macam merempit lah ni, dia merempit kan. So tapi kita tak boleh kejar harga ni. Okay, saya selalu cakap jangan kejar harga. Kadang-kadang dia cakap, ui ni bestnya. Kalau besok dia limit up lagi. Ya, kalau besok dia limit down. Merana sebab dia limit up dah tiga kali lagi. Tapi kalau tiba-tiba besok dia tiba-tiba ada news kontrak batal. Sebab ni dapat kontrak overseas. Okay, di mana ke. Tiba-tiba dia cakap sebabkan oleh apa-apa tiba-tiba kontrak ni terpaksa dibatalkan. Limit down 1, 2, 3. Okay. Alright, so itulah maksudnya kalau beza antara trader dengan investor. Okay, so kita balik kepada apa yang saya cakap tadi. Okay, kat sini. Okay, so standard deviation, okay, standard deviation yang ni, okay, yang tadi kita buat, yang Bollinger Band tu adalah menunjukkan risiko kita tu yang mana yang potensi dia lah. So untuk rugi ataupun untung. Okay, kalau dalam kes ni memang yang ni maksudnya high risk, high return. Macam tu. Tapi trader memang cari yang macam ni. Trader memang cari yang macam ni. Okay. Dia nak cari yang masa time ni. Sebab time ni lah baru dapat untung. Time macam ni mana nak untung? Ni. Mana untung? You beli kan. You beli contohnya harga 78 sen je. Lepas tu kadang 79, kadang 79. So tak untung. Tak berapa nak untung lah. Tapi kalau trader dia akan masuk cari yang ni. Yang ni. Yang macam ni. Okey, satu lagi kita tengok BC Mall. Sebab saya tengok itu BC Mall. BC Mall ni baru je naik juga. Okay, you tengok BC Mall. Okay, yang ni kecil je kan dia punya band kan. Tiba-tiba dia dah besar kan. Band dia dah besar kan. Bollinger Band dia dah mengembang kan. So maksudnya dia dah start lah. Dia dah start. Jadi trader banyaklah masuk. Yang ni contohnya ni. Yang ni naik kan. Nampak. Naik hari tu cantik je semalam. Naik sampai satu Morobuzu candle. Hari ni naik betul, naik tapi terus terjun. Nampak? Okay, terus terjun. Okay, sebab apa? Okay, dia dah take profit lah tu. Okay, jadi risiko. Sebab tu lah risiko. Okay, that's the risk. So, yang kita nak buat hari ni pun adalah untuk mengenali risiko juga. Tapi you bukan nak jadi trader. You nak jadi investor. Alright, so kita akan berehat sebentar. Sebab kita nak solat dulu. Kita akan masuk balik dalam pukul berapa? Dalam 4.20 boleh? 4.20 pula. 4.20 dah back to the future. 5.20 kita masuk balik untuk kita sambung. Okay, sambung balik yang ni. Okey, doktor. So 5.20 kita ni sambung balik. Okay, dengan tu kita selamat bersolat. Okay, Assalamualaikum. Risk dan return. Okay, untuk investor. Okay, risk averse investor.
Okay, dia akan cuba minimizekan risiko ni. Dia minimumkan dia. Tapi dia kalau boleh, dia nak maksimumkan ni. Okay. So, ini dia panggil optimal. Okay, optimal. Optimal investment lah. You dapat maximizekan return, you minimizekan risiko dia. So, you akan dapat the highest return lah, maksudnya the highest return. Berdasarkan kepada risiko yang you perlu tanggung. Trader lain pula trader ni lain pula. Trader dia selalunya risk taker lah. Okay, risk taker. Ini trader. Okay. So, dia orang akan cari yang mana dapat maximum return tapi dia orang sanggup untuk terima high risk jugalah, high risk juga. Sebab tu kalau you tengok trader tu dia akan jadi, kadang-kadang ada yang panggil merempit kan, merempit dan sebagainya. Inilah risk taker lah. Okay, kalau normal investor dia panggil risk averse. This is normal, ordinary, okay, majority. Okay, majority dekat sini. Okay, risk averse. Ada risiko je dia tak nak lah, ada risiko je takut. Macam itulah. Okay, alright. So, dalam konteks kita tadi, okay, kita punya efficient frontier tadi. Okay, efficient frontier. Right. So, kita akan tengok yang mana yang ni kalau capital asset line kita ni, capital asset line kita. Okay, kalau kita melabur kat sini, maksudnya kita melabur semuanya dekat kita punya duit dekat saham. Okay, kita melabur duit kita kat saham. Okay, ini ialah risk free rate. Okay, ini adalah risiko. Okay, ini adalah return. Okay, so ini efficient frontier. Okay, efficient frontier kita akan ambil yang atas daripada ni je. Okay, line atas ni je. Line bawah ni maksudnya walaupun efficient, tapi dia subdominant daripada yang atas ni. Okay, yang mana yang kat dalam-dalam ni, ini semuanya subpar dia. Dia tak berapa baik compare dengan yang atas efficient frontier. Kalau yang kat sini, ini ialah susah nak attain. Is difficult to attain. Unattainable lah maksudnya. Portfolio yang kat sini tak boleh lah. Susah lah ni. Ini memang kata saya itu dengan kelas yang lain, ya ini maksudnya kalau you skim cepat kaya ke, kat sini lah. Okay, alright. Okay. Berbalik kepada kita punya efficient frontier tadi. Okay, efficient frontier. Iaitu yang ni saja. Okay. So kita kalau boleh kita nak melabur dekat efficient frontier. Okay. Kita nak melabur dekat efficient frontier. Tapi kita nak tahu kat mana yang paling optimal. Persoalannya kat mana yang paling optimal. Okay. Kat mana yang paling optimal. Iaitu boleh bagi kita return yang paling tinggi tapi risiko yang paling rendah. Okay, faham tak ni? Boleh ikut tak? Boleh Doktor. Okay. So, maksudnya kita kalau ada modal 100,000 dalam saham ni, kita nak labur dalam saham. So, kita nak beli counter tersebut, okay, adakah kita kena beli, contohnya ada 5 counter. Okay, 5 counter. Bukan trader you nak invest. Okay, you nak invest ataupun you nak invest, bukannya jadi trader, you invest swing ataupun you invest lama lah, long term. So, adakah you akan beli semuanya 20% kuantiti dia? Okay, sebab ada 5 counter. So, satu counter 20,000, 20,000, 20,000, 20,000. Okay. Ataupun you kena ikut optimal quantity sizing, position sizing supaya you dapat highest return dan lowest risk. Okay. Kalau kau ikut kat sini, okay, kita tengok sini return di sini. Okay, ini risk di sini. Sini return di, Allahu Akbar. Okay, ini return dia kat sini. Okay.
risk dia dekat sini lah, lebih sikit. Sini risk dia makin tinggi, return dia makin tinggi. Sini risk dia, return dan risk dia makin tinggi, macam tu. Tapi kat mana you nak rasa yang paling optimalnya? Okay, berdasarkan you punya modal, 100,000. Okay, dan juga yang sesuai untuk you. Okay, kat mana? So yang ni yang kita nak cari dalam optimization ni. Okay, optimization tu. Right? So, you tak nak risiko terlampau tinggi macam ni. Okay? Tapi you pun tak nak terlampau rendah return dia. So, yang tu yang kita buat dalam ni. Alright. So, dalam contoh ni, ini student saya punya assignment. Okay? Student masters lah. Okay? Contohnya dia ada 100,000. Okay? Dia punya goal dia apa? Return goal dia 8% setahun. Okay? Asset allocation dia semua common share. Okay, sebab maksudnya dia tak ada buat ke dalam fixed income. Okay, so maksudnya kalau macam ni, apa maksud dia? Kalau macam ni. Kalau kita ada capital asset line tu, kan, dia dekat sini lah. So dia ambil 100% dekat share. Okay, bukannya dekat sini. Bukan dekat sini. Okay, so dia dekat sini. So dia ambil 100% shares. Okay, lepas tu objektif dia apa? Invest syariah compliant, short term and long term growth, risk profile integral between conservative and aggressive, time horizon 5 years and above, and then no short time liquidity needed. Okay, so maksudnya dia tak adalah perlu nak keluarkan duit dia tu. 100,000 tu dia tak perlu keluarkan pun dalam masa yang terdekat. Okay, so dia boleh dalam 5 tahun dia boleh simpan 100,000 tu. Dan dia nak grow 8% setahun. Stok yang dia beli, okay, 5. Okay, ni yang 5 yang dia ni beli. Okay, pemilihan stok ni ni satu benda yang penting juga untuk pemilihan stok. Okay, yang ni kena very very objektif. Okay, kena very very objektif. You kena tengok fundamental dia, you kena tengok technical juga. Okay, so kalau tengok fundamental dia, you mesti melihat, okay, company mesti untung. Okay, kalau Warren Buffett punya style, dia akan tengok 5 tahun company tu untung. 5 tahun company tu membuat kenaikan. So itulah kriteria contoh Warren Buffett, kan? So mungkin you kena tengok fundamental. Okay, fundamental. Okay, tengok fundamental dia, okey ke tak? So kalau okey, boleh jalan. Okey, contoh okey, baik ke kan? So mungkin you boleh buat kriteria dia. Okay, mungkin dari 1 hingga 5, kan, kriteria dia. Okay, contohnya ni 5, ni 4, ni 3, ni 2, ni mungkin 4, okay. So ini contoh, okay. Fundamental dia 5 company. Lepas tu you kena tengok juga technical, okay, technical. Okay. Technical ni, okay, contohnya macam ni lah. Fundamental ni kalau orang lelaki, alamak, tak boleh sebab ramai perempuan. So maksudnya macam ni lah. Fundamental ni kita nak tengok syarikat tu cantik ke tak? Macam tu. Okay. Syarikat tu comel ke tak? Faham ke? Tak ada orang ni. Faham tak saya? Technical ni pula, bila timing sesuai you nak beli. Bila timing sesuai you nak masuk. Okay, you faham Faham. Okay, yang ni kita tengok dulu dia cantik comel ke tak. Lepas tu ni bila masa sesuai nak ni. Kalau masuk ni, kalau nak meminang lah, contoh. First criteria mungkin dia tengok kepada 5 faktor. Okay, dia punya agama dia punya apa lagi? Kecantikan dia. Lagi? Kekayaan dia. Keturunan dia. 4 je. 4. So dia akan tengok 4 faktor. Okay. So mungkin faktor 1, faktor 2, faktor 3 ada, faktor 4 ada. So inilah dia punya faktor-faktor dia. Tapi bila masa dia nak masuk, meminang. Kena tahu technical ni. Okay. So nanti you akan tengok technical. So kalau technical tu contoh. Okay. Okay, saya akan buka reading view balik. Okay, fundamental you dah tengok. Okay, you nak cari yang comel-comel semua. Okay, lepas tu cari technical bila masa sesuai nak masuk. Sebab dia
saham ni dia macam ombak kan, dia turun naik kan. Jadi kita nak tengok masa yang sesuai untuk you beli. Okey, sebagai contoh, sebagai contoh sekarang, first you nak cari yang comel dulu. Okey, so you kena tengok technical dulu. Fundamental. So dalam konteks trading view ni dia ada juga you boleh buat fundamental punya, cari company yang ada fundamental. Okey, tapi kalau banding antara trading view dengan investing.com, saya rasa investing.com untuk fundamental lagi baiklah. Okey, untuk investing.com lebih baik berbanding dengan trading view. Sebab apa? Dia ada investing.com tu dia boleh buat purata, contohnya keuntungan 5 tahun. So revenue untuk 5 tahun dan sebagainya. Okey, contohlah saya akan cari, saya nak tapis, cari company yang fundamental dia baik. Okey, saya pakai buffet punya kriteria lah, buffet stock. Tapi tak ada. Okey, saya tengok monthly tak ada. Monthly pun tak ada. Okey, kalau daily ada tak? Daily pun tak ada. Buffet stock tak ada. Yang memenuhi kriteria Warren Buffett tak ada. Okey, ini dia punya kriteria saya tengok Mungkin saya boleh okey. Earning per share asas TTM atas daripada 0.00778. Harga kepada nilai buku bawah daripada 0.67. Nisbah semasa atas 2. Nisbah harga kepada pendapatan bawah 15. Okey. Earning per share asas atas 0.0778. Harga kepada nilai buku 0.67. Nilai nisbah cepat atas nilai 1. Golongan equity atas 0.15. Okey. So mungkin saya rendahkan sikit ni lah. Atas 0.1. Ada tak? Tak ada juga. Tak boleh. Okey, atas 0.005. Ada tak? Tak ada juga. Okey, kita letak balik 0.15. Kita ambil monthly dulu Okey, 0.10 ada tak? Tak ada. 0.05 pun tak ada. Okey, apa yang masalah dia yang dia tak ada ni? Sekejap Okey, cuba kalau kita letak ni kosong. Tak ada juga Yang ni kosong pun tak ada, 0.67. Kalau ini kot, ni. Earning per share asas. Kalau kita letak ni sebagai 0.05 lah. Pun tak ada. Okey, maksudnya untuk Warren Buffett punya kriteria tak adalah. So kita cari yang kurang sikit. Okey, saya ambil yang bukan Warren Buffett punya lah. Kita ambil kriteria fundamental yang okey, Graham. Okey, Graham stock. Kita ambil one day ada. Okey, one day pun sama. Okey, ada dua ni. Okey, so let's say lah. Okey, Graham stock ni dia punya penapis dia macam ni. Lebih kurang juga macam Buffett tadi. Okey, tapi saya letak ni nisbah semasa atas 1 je, bukan 2. Okey, tadi 2 kan? Kalau Buffett kan? Okey, yang ni 1 je. Lepas tu nisbah harga kepada ni 15, betul. Ni sama. Ulangan equity atas 15. Oh, 15. 15. Oh, yang ini ke yang salah tadi? Tadi saya letak 0.15.
Okey, sekejap So kalau kita ROE dia, kalau ROE dia ni banyaklah. Okey. Ini banyaklah. Okey, tak apalah. Ini adalah contoh kita tak ambil ROE tadi kan. Kita ni cuba kita letak sini, kita check. So kita nak cari ROE pulangan atas equity. Pulangan atas equity. Okey ni. Kita boleh tengok. Okey, ini pulangan atas equity dia. Okey. Okey lah, at least ada untung lah, Okay, so ada banyak sikit syarikat dia. So sekarang ni kita kena tengok, okey. Contoh kita ambil yang kita ambil daripada yang murah ni, TSR Capital ni TSR Capital ni, dan kita akan tengok dia punya technical. Okey. So untuk tengok technical tu, kita akan tengok beberapa tahun. Beberapa tahun. So kita akan tengok contohnya kita ambil yang 1 bulan, okey. Kita tengok technical dia, ni downtrend. Okey, downtrend. So macam ni you tak naklah masuk. Okey. TSR you tak nak masuk, okey. Graham stock tinggal 2 je. Saya buat balik. Ni. Okey. Dan kita tengok pula yang lain, sebagai contoh HoHub. HoHub ni pun dia tak trend, dia tak uptrend, dia masih lagi sideways. Apalah saya dah lukis tu kan. Dia masih lagi sideways, dia belum pecah lagi yang dia punya box tu. Dia belum pecah lagi box dia tu. Okey, HoHub, okey tak apa. Tengok Fajar pula. Fajar pun tak apa okey lagi. Okey, sebab tu kaunter yang bawah RM1 ni kurang sikit lah kalau you nak ni. Okey, yang ni pun tak menarik. Okey, logistik, sebab apa, risiko dia tinggi lah. Kalau you sebagai investor kan dia banyak macam ni kan. Okey, lepas tu Symphony kita tengok. Okey, Symphony pun tak cantik juga. Okey, Lion, PSM pun tak cantik. Okey, News4 pun tak cantik, downtrend lagi. Okey, Yup. Okey. Ini pun masih lagi sideways kan, sideways. Okey, Paramount dia dah jatuh. Okey. Ini pun tak cantik. Ini pun tak cantik. Okey, yang ni mungkin yang okey sikit sebab dia masih lagi uptrend kan? Dia masih lagi uptrend. Okey. Tapi yelah, taklah berapa cantik juga tapi dia okeylah sikit kan sebab dia tengah pecah yang atas ni. Okey, Astino mungkin. Okey, so mungkin you boleh letak dekat watchlist you. Okey, you akan letak buat senarai baru. Okey, buat senarai baru. Namanya untuk portfolio. Okey, counter yang you nak masuk simpan. Okey, so you masukkan ni ke dalam mana tadi? Stino kan? Ni. You masukkan dia. Okey, masukkan dia ke senarai amatan. Okey, dah masuk Astino. Okey, lepas tu ni country view. Pun tak cantik kan, downtrend. Okey. Surya pun tak cantik, downtrend. KUO Development pun tak cantik, downtrend. Asia Life tak cantik juga. Tu dah tak ada dah. Okey, so satu je lah yang okey ni macam kalau you nak tengok pun. Okay, ini berdasarkan kalau tengok Graham stock ni, tapi kita dah buat apa ni perubahan dia tadi, dia punya ROE tadi
kita dah tukar kepada kosong. Okay, maksudnya semuanya kita ambil. So dalam konteks ni ada satu je lah yang you nak tengok ini. Okay. So sebab tu kita kena cari lagi mana-mana counter yang you rasa ada fundamental dan juga technical dia boleh. Kita nak cari yang uptrend. Yang tengah menaik. Kalau yang macam yang tengah menurun tu boleh juga, tapi risiko lah contohnya ni. Kan risiko lah. Sekarang ni adakah dia akan break downtrend atau tidak, tu je. Kalau kita tengok yang ni. Dia belum break lagi downtrend tu. Masih lagi dalam downtrend. Kan? So the risk dia boleh jatuh ke bawah lagi. Dia boleh jatuh sampai ke sini balik. Iaitu 26 sen. Daripada 56 jadi 26 sen. So risiko dia tinggi sebab you tengok boleh ngeband dia besar. Kan risikonya tinggi lah. Kalau you ni jadi investor yang risk averse, mungkin tak nak lah yang macam ni. You nak cari yang uptrend. So yang uptrend tu tak jumpa pula kat sini. Ini satu kalau kita tengok lagi satu, kalau saya cari yang lain kalau jenis uptrend. Kita tengok long trend up ni. Kita tengok yang ni. Ni kalau ini pun tak Petra Energy taklah. TRS cap ni pun tak juga. Muda. Muda boleh tengok. Mungkin boleh tengok sama ada dia nak jadi uptrend atau tidak. Tapi dia dah ada satu ni lah. Muda mungkin boleh masukkan lah. So you masukkan muda. Then you boleh masukkan FPI kalau ada. FPI mungkin adakah dia satu counter yang FPI mungkin boleh. Tapi dia dah ada penolakan kat sini kan. Tapi tak apa, you just masukkan dulu. Masukkan senarai. Untuk kita cari counter yang kita nak invest lama. Yang ni masih lagi downtrend lah. Surya Capital downtrend. Johor-tin. Johor-tin boleh. Kan? So dia masih lagi uptrend macam ni kan. Dia masih lagi uptrend. So kita boleh masukkan Johor-tin. Tambah Johor-tin. MBR. Yang ni adakah ni uptrend atau tidak? Dia dah mungkin nak buat structure uptrend tapi belum lagi. Sebab ini ialah downtrend dia dulu. Ini adalah downtrend dia dulu. Dia dah break. Sekarang ni dia dah break, dia dah jatuh. Sekarang ni dia naik balik, dia terjatuh balik. So maksudnya dia kena naik atas daripada yang ni. High dia tu. Barulah dia akan jadi uptrend. Sekarang ni dia masih lagi belum. Tapi dia ada support lah kat situ. So you boleh letak ni dalam senarai amatan. Boleh letak. Lepas tu Ho-Hub tadi tak lagi dia belum lagi break dia punya downtrend tu, masih lagi dalam sideways. Astino tadi kita dah masukkan. Saipak masih lagi belum, tak nampak, tak cantik. Tropicana masih lagi sideways. Fajar pun lah, adalah sikit tu tapi masih lagi tak berapa menarik lah. Matrix pun belum lagi. Dia naik, lepas tu dia turun UO Development, UOV Development tadi pun tak. Dayang Dayang masih lagi sideways ni sideways kotak ni. Dayang masih lagi sideways. MMC Corp downtrend lagi. Serbadak
Okey, sebadak. Okey. Sebadak ni secara overall, okey, dia sideway lah ni. Hari tu dia naik uptrend. Hari tu dia uptrend. Okey, yang ni. Okey, lepas tu dia break dah uptrend tu, dia jatuh. Okey. So sekarang ni dia tengah berada dalam sideway. Okey, dia berada dalam sideway. Mana pula dia? Okey, ini adalah sideway dia. So saya rasa dia kena break dululah ni. Okey, so sebadak. Okey. Lepas tu okey dah. So ada 5 lah mungkin counter yang you boleh tengok. So daripada 5 ni, okey, you nak laburkan ni. Tapi saya rasa ini very you kena check balik lah macam Astino ni okey ke tak fundamental dia. Sebab kita tadi hanya tengok kepada fundamental secara luaran je. So kita kena tengok dalam-dalam je. Okey. Kita tengok secara dalam. Kita kena kenal dia secara mendalam. Kalau tidak macam mana you tengok luar je. Ingatkan cantik tapi dia punya sebenarnya tak cantik. Dalaman dia tak cantik. Kan? Rupanya dia indah khabar dari rupa. Okay, sebagai contohnya dekat Instagram dia memang cantik lah sebab dia pakai filter. Okay. Okay, dia pakai filter, muka dia nampak macam umur dia baru 24 tapi 21 ke. Tapi sebenarnya umur dia dah 40. Okay, faham tak apa maksud saya? Faham. Macam itulah lebih kurang. So maksudnya, okay, kita kena check lagi. Okay, dia ni betul ke tak ni, okey ke tak ni, apa projek dia, apa bisnes dia. So kita kena check. Barulah kita boleh beli untuk menjadi investor. Okay, so lepas tu, okay, kita dah ada syarikat-syarikat yang kita nak beli, dah ada fundamental dia. Okey, kita dah check, technical dia okey. Then barulah kita tengok, okey, berapakah kita nak beli. Kalau kita nak beli semuanya 20, maka ianya sama pemberat dia. Okey, ini harga dia dan total dia akan jadi berapalah 100,000. Okey, tapi ini tak optimal sebab kita beli ni tak ikut kepada the highest return tapi and the lowest cost or risk. Alright. So seperti yang saya maklumkan tadi, okay, untuk kita cari risiko tu kita boleh tengok standard deviation. Okay, standard deviation kan? Okay, cara calculation standard deviation tu saya tak nak ceritalah. So itu you boleh tengok balik nantilah kalau you ada kelas yang lebih detail tentang standard deviation tu, you akan kira lah. Okay, standard deviation. So basically apa yang you buat kat sini, pertama ialah yang ni ialah kita nak cari return tadi. Seperti yang saya tunjuk tadi. Okay, sebagai contoh 12 Julai dengan 13 Julai. Okay, so kita nak tahu return dia. Okay, inilah formula dia iaitu B5 ni ialah 13 Julai punya harga tolak pada 12 Julai punya harga bahagi balik dengan 12 Julai punya harga. Faham ni Okay. T1 T tolak dengan T1 bahagi dengan T1 punya harga. Okay, so dapatlah return dia. Yang ni negatif. Sebab apa? Okay, 12 Julai 81. Kenapa negatif ni? B5 tolak B4. Oh, dia salah ni. Ni student ni salah buat ni. Dia kalau ni sepatutnya dia terbalik ni. Ni sepatutnya positif. Betul tak? Ini 13 Julai. Ini 12 Julai. So sepatutnya 83 sen setengah ni tolak 81 bagi 81 dapat positif. Dapat positif. Ini dia salah. Okey, kat sini dia salah. Post pun sama kan, dia salah. Okay, D5 tolak D4. D5 yang ni tolak D4. Tak boleh lah macam ni. Ini salah lah ni. Okey, faham tak apa saya katakan ni? Faham doktor. Dia patutnya hari
Yang patutnya ialah 13 Julai tolak 12 Julai. Lagi 12 terbalik. Julai. Ni terbalik. Sama ada dia terbalikkan dia tarikh ni yang terbalik, okay, ataupun yang formula dia yang terbalik. Saya harap dia punya ni yang terbalik lah. Okay. So kadang-kadang ni kita kena check balik Kita kena check balik apa yang kita buat ni supaya betul. Kalau tidak salah lah. Okay, sepatutnya ini tak boleh terbalik ni. Ini bukan negatif, ini positif. Okay, 83.5 tolak 81 sen, dia positif. Okay, alright. Okay, tapi tak apa, mungkin dia tersilap tarikh lah. Kita rasa dia tersilap tarikh. Okay, so inilah return. So kita nak tahu return dia setiap hari. Okay, setiap hari, lepas tu kita boleh dapat return dia, purata return kat bawah ni. Okay, purata return tu, yang ni. Okay, purata return tu, you ambil semua yang return tadi, you averagekan dia. So averagekan dia, return dia lah 0.32. Okay, 0.32%. Okay, maksudnya daripada Januari sampai kepada Julai, iaitu 6 bulan, okay, return dia hanya 0.32%. Okay, sebab apa? Januari RM1.18. Okay, lepas tu Julai, betul lah, rugi lah ni. Patutnya rugi ni. 0.83. Okay, maksudnya Januari tu RM1 lebih. Okay, kalau ikutkan daripada tarikh ni yang ditulis lah. Sama ada terbalik ataupun dia ni. Okay, so yang ni contohnya ni. Yang ini pun sama, RM5.3 jadi sampai RM4. So rugi sebenarnya. Okay, rugi sebenarnya ni. Ini rugi tapi dia tulis sini apa? Untung. Ini pun contoh ini RM3.28. Ini harga dia 78 sen setengah Januari. Okay, yang ni adalah 68 sen setengah. Ini sepatutnya lebih kurang lah, tak ada untung, tak ada rugi lah maksudnya. Kalau you simpan, you tak ada untung, tak ada rugi ni. Sebab sama harga dia 78 dengan 68. Rugi ni sebenarnya. So saya rasa dia punya tarikh yang terbalik. Okay, kalau ikutkan semua rugi ni. Okay, ini rugi. Ini pun rasanya rugi sebab ni RM9.4. Ini untung. Ini RM4.3. So ini untung. Ini sepatutnya untung. Tapi ni rugi. So dia tersilap lah ni. Dia tersilap formula ni. Okay, tersilap formula. Okay, tak apalah. Okay, ini adalah return. Lepas tu kita kena cari standard deviation. Standard deviation pakai formula je. You ambil dia punya return tadi, you dapatkan standard deviation. So semakin tinggi standard deviation, semakin tinggi risiko. So yang risiko yang tinggi ialah yang ni, 4.04 ni. Okay, 4.04. So risiko yang paling tinggi adalah 4.04 tadi. Okay. Okay, so untuk calculate risk untuk ni lagi satu, kita nak calculate CAPM, Capital Asset Pricing Model ni. So kita kena ambil risk free rate tambah beta, okay, tambah risk premium. Okay, mana you nak dapat beta ni? Okay, tapi macam dia ambil beta daripada investing.com. Okay, sebagai contoh saya cari convert. Okay, convert. Okay, saya buka investing.com. Okay, investing.com saya buka. Okay, sekarang ni saya cari apa ni saham tadi, Convert. Okay, Comfort Glove ni. Okay, Comfort Glove, kita ada dalam investing.com, you boleh cari beta tau. Okay, boleh cari beta. Okay, kat mana you nak cari beta dia? Okay. So, kita tengok beta, ratio kat beta. Okay, financial ratio. Okay, ni tak ada pula beta.
Okay, nampak ni ada 5 years sales growth, 5 years, okay, nampak. Yang ni yang saya cakap, kalau fundamental untuk investing.com, okay. Dia boleh beritahu 5 tahun punya sales growth, okay, 26.9%. 5 tahun tau, okay. Right, kalau tadi macam untuk trading view cuma ikut setahun je. Okay. Alright, so beta dia tak ada kat sini, beta dia. Beta dia. Mana beta dia ni? Okay, sekejap ya. Okay, mungkin dekat mana? Financial summary kot. Dalam financial summary, okay, cuba tengok ada tak beta. Beta you tahu apa coefficient coefficient. So tak ada pula mana beta ni. Saya pun dah lupa, tapi memang boleh cari. Saya yang ajar dia orang cari kat sini. Sebab kalau you tak boleh cari, you kena buat calculation sendiri, you kena buat regression. Okay. Ratio. Very general. Kalau nampak, bagi tahu saya. Ni. 2.92. Okey, doktor. Okay. 2.92. So, dekat sini, you boleh letak beta you 2.92. Tapi hari tu beta dia 0.79. Sekarang ni beta dia adalah 2.92. Okay. Risk free rate ni mana nak cari? Okay, dengan risk premium. Risk free rate ni sebenarnya ialah treasury bills kan? Ke Malaysian government securities ke apa. Dan risk premium pun mana nak cari? Very simple, you pergi kat ni. Okay. Market risk premium ni. Okay, you kena copy and then you pergi cari kat market risk premium. Okay, saya buka dulu. Okay, market risk premium Malaysia. Alright, so dia akan bagi kat sini risk premium, risk free rate 2.63. Okay, market risk premium ialah 3.94. So kita pakailah 2.63 dengan 3.94. Ini ialah 2.63. Okay, kalau kita tak, maksudnya kita tak melabur dalam saham, kita boleh melabur dalam treasury bills. Okay, dan dia punya risk premium ialah 3.93. Okay, so ini ialah beta dia tadi 2.92. So capital asset present model ialah 14.10. Patutnya kita kena boleh dapat dalam 14%. Okay, 14%. Okay, 14%. Banyak-banyak keuntungan lah. Okay, lepas tu kita buat balik untuk post. Post berapa? Okay, sebagai contoh kita cari post tadi dari investing.com. Okay, post punya okay, beta ni akan berubah-ubah berubah-ubah ikut masa you tengah check lah. Sebab dia adalah berdasarkan harga dan juga market price, market index. Okay, mana post Malaysia? Nampak tak? Tak ada ni post Malaysia. Okay, post Malaysia beta dia adalah 2.13. Okay, kalau dulu berapa? 1.35. Ni 2.13. So inilah kita punya CAPM lah. Okay.
So samalah yang lain semuanya you kena cari baliklah beta dia. Okay, dan kita akan dapat itu. So and then you punya portfolio lah, you kena tengok. Okay, portfolio you sebab tu yang ni kena cari ni. You dah cari dia punya standard deviation, dah cari dia punya return kan, dan bolehlah cari covariance, correlation dan sebagainya lah. Yang ni penting. Kenapa correlation? Okay, correlation ni maksudnya antara satu saham dengan satu saham tu tak boleh terlalu tinggi korelasi dia. Faham tak maksud saya tu? Faham tak statement tersebut? Sebab kita punya idea ialah untuk diversify. Okay, diversify kita punya pelaburan. So kita kalau kita punya korelasi ni lah hubungan antara satu X dengan Y contohnya. Kalau hubungannya terlalu tinggi, maksudnya kalau dia, sebab korelasi adalah antara 0 dan 1. Okay? Korelasi adalah antara 0 sampai 1. Kan? Okay? Jadi kalau dia mempunyai korelasi 1, maksudnya dia naik 1, X naik 1, Y naik 1. Okay? Kalau X turun 1, dia pun turun 1. Dia punya hubungan dia tu terlampau kuat. Macam dia sama. Macam orang yang sama. Dia dah macam sama je. Dia kawan you tapi dia macam you je. Sebiji macam you. Faham tak? Okay. Faham ke? Ke tak faham? Kurang jelas, Doktor. Kurang jelas. Korelasi tu. Korelasi ni adalah hubungan antara contoh convert dengan post. Okay? Kalau convert dengan convert dengan convert, dia adalah satu. Dia adalah diri dia. Okay. So, maksudnya ni kalau Ali dengan Ali. Satulah. Tapi kalau Ali dengan ini Ahmad, contohnya Ahmad. Okay, dia mungkin ada hubungan yang positif, 0.67. Maksudnya pergi mana-mana pun pergi sekali. Kan? Kalau Ali ada kat situ, dia Ahmad pun ada situ. Kan? So, dia hubungannya positif. Banding dengan Ali dengan yang ni, Syarifah ni kot. Memang tak boleh jumpa. Memang tak boleh jumpa. Sebab tu dia negatif 0.6. Okay. So, dia korelasi ni, dia start daripada negatif 1. Saya lupa lah. Negatif 1 sampai kepada 1. Okay. So, dekat sini negatif. Ini tak ada hubungan. Ini positif hubungannya. Okay. Dalam untuk kita punya portfolio, kita tak boleh yang positif ni. Kalau semua positif, ini semua hampir 1. Ini semua hampir 1. Maksudnya kalau comfort naik, post apa semua naik. Tapi kalau comfort jatuh, okay, post semua ini pun jatuh. Jadi kita taklah ada untuk diversify risiko kita tu. Baik beli comfort je. Betul tak? Betul. Kan? Baik beli comfort je, yang lain tak payah beli. Sebab kalau you beli comfort je, kan, sama je macam you beli kalau semuanya sama. Betul tak? Faham kan? Okay, tapi sebab tu kita kena diversify. Maksudnya comfort naik, mungkin post tak naik. Okay, kalau comfort naik, mungkin DNO turun. Kan? So macam tu. So diversification. Sebab tu kita kena tengok korelasi ni supaya tidak terlalu tinggi sama antara mereka. Sebab kita kena nak diversify. Sebab apa? Kalau you tengok, untuk apa kita buat ni, okay, ni saya tunjukkan dia punya gambar tu. Okay, yang ini adalah tujuan diversification. Okay, so ini adalah number of stocks. Okay, ini adalah risk. Okay, kita tambah. Okay, ni contoh ni berapa stok, 5 ke. Okay, ini 10 ke. Okay, ini 16. Okay, dan ini 20. Okay, ini. You tambah lagi stok lepas tu pun dia sama je. Okay, dia tak boleh dah turun dah risiko tu. Diminishing, dia punya berbentuk diminishing. Risiko ni kita tambah stok dia akan kurang, tambah stok dia akan kurang, tambah stok dia kurang. At the end selalunya kalau lebih ke macam 16 ke tu dia dah tak boleh kurang dah.
Okay, selalunya 18 ke 16 lah. Ini yang daripada research. Okay, daripada research global daripada research global. Sebagai contohnya di US dan sebagainya, 16 stok pun dah cukup lah diversify. Okay, 16. Okay, janganlah kita beli sampai 40 stok, 50 stok. Ataupun kita sebab, okay tak apalah saya nak beli 1000 saham yang ada dalam kaunter, dalam bursa tu, 1000 saya nak beli. Okay. Still you tak boleh diversify ni. Sebab apa? Kita ada dua risk. Okay. Systematic dengan unsystematic. Okay. Satu adalah market risk. Satu lagi adalah company risk. Okay, selalunya company risk ni yang kita boleh diversify. Okay, itu yang boleh turun tu. Yang tak boleh turun ni adalah market risk tu. Risiko-risiko berkenaan pasaran. Contohnya political risk ke, harga minyak ke, harga yang benda-benda yang kita COVID ke, yang ni yang risiko yang kita tak boleh nak. Kita tak boleh nak diversify lah. Kita tak boleh eliminate lah. Okay, alright. So, dalam konteks tadi, kita nak cari counter-counter yang dia tidak mempunyai korelasi yang tinggi antara satu sama lain. Kalau dalam konteks ni, yang ni tinggi Contohnya 0.7 DNO dengan Penta. Okay. Convert dengan Penta. Okay, tinggi. Convert push dengan Penta. Penta dia tinggi dengan mana? dengan ni. So mungkin you nak tukar, supaya you boleh diversify you punya risk, So dari situ you boleh dapat you punya covariance, calculation dia adalah cara, untuk calculation covariance tu. So covariance ni pula nanti kita akan nak cari yang optimize portfolio tu, yang kat sini. Ini adalah efficient frontier. Ini adalah efficient frontier, tapi yang kombinasi yang mana yang paling baik, iaitu berapakah dia punya weightage, weightage ni. W ni, yang ni kita nak tahu ni. Weightage ni. Weightage yang mana yang paling sesuai untuk bagi kita return yang paling tinggi. So weightage ni contohnya you beli convert 6.15%. Post you beli 39%. DNO you beli 33%. Supermax you tak beli. Penta you beli 21%. So macam itulah contoh. So daripada sini you dah dapat satu optimal. Kat mana? Mungkin sini ke atau sini. Ataupun kat mana yang paling sesuai. Dalam konteks ni dia pakai 8.5%, so dia punya optimal dia dekat sini lah. Kat sini. Iaitu dekat yang ni. Bukan yang ni Sebab yang ni nampak risk dia rendah. Tapi return dia rendah sikit daripada yang ni kan. So dia ambil yang ni. So apabila dia ambil yang tu, kita tengok ini dia punya valuation dia. Sharp analysis dia ialah 5.9. Lah. 5.9, the higher the better. Ini adalah performance measurement dia lah. Sharp ratio ni sebenarnya adalah di mana ianya bersilang kat sini ni, antara ni. Itulah dia punya Sharp ratio tu. So antara dua ni lah. Antara dua ni. So apabila dia buat analisis, kalau dia beli 20%, pada harga yang pada 16 Julai, iaitu sebulan, 15 hari je sebenarnya. 15 hari, dia untung sebanyak 2,974. Iaitu 2.89%. Sebab dia beli 20%, sebab dia tak nak buat portfolio optimization lah. Cuma dia beli dan dia simpan. Selama 15 hari. Tapi kalau dia gunakan portfolio optimization, dia beli yang ni. 6% comfort,
glucose 39%, DNO 33, Supermax dia tak beli, hairan pula tak beli Supermax. Oh, memang rugi Supermax. Okay. Lepas tu Penta dia beli 21%. So, dia untung RM5,209. So, nampak tak? Bezanya di antara apabila you tak optimize ni, okay, ni you optimize. Okay, you dapat untung lebih besar. Okay, risiko sama. Okay, risiko sama sebab you beli counter yang sama. Kan? Tapi risiko ni lebih optimal lah, maksudnya lebih rendah lah. So basically untuk portfolio management ni, kalau you boleh optimizekan you punya portfolio, okay, berdasarkan kuantiti yang perlu you beli dan juga yang ni dia punya efficient frontier tu, so you boleh mendapat keuntungan yang lebih besar lah daripada yang biasa yang ni. Yang kalau kita beli okay, ambil sama kata je macam tu. Faham tak? Faham ke tak ni? Faham doktor? Faham. Okey, kalau faham, ada soalan tak? Faham ke faham? Faham. Okay. Kalau faham, kalau tak ada soalan, kita boleh end session. So, saya cuma nak bagi tahulah. Sebab you dah tengok video, senang sikit saya nak explain. Okay, sebab you dah pernah tengok video dan senang sikit saya nak explain. So, kalau saya minta tengok video tu, ada sebabnya. Sebab apa saya nak explain dan bagi you mudah faham. Okay, kalau you tak tengok video yang saya minta suruh tengok, dia akan jadi masalah kalau saya nak explain. Sebab kalau you nak baca buku pun, you nak baca buku yang saya bagi sebagai contoh ni, yang 2 buku teks tu, you faham ke tak nanti? Lambat. Tak faham. Banyak sangat. Makan masa. Ya. You makan masa kan. Sebab tu video tu dia dah pendek. Dia memang kalau ikutkan, kalau you nak baca 1000 muka surat tu. Kan, 1000 muka surat. Tapi video tu memang nampak macam 41 sampai 45 kan, tapi dia dah pendekkan benda tu jadi berapa jam punya video. So you kena tengok video-video tu. Sebab tu barulah saya explain, barulah mudah untuk difahami. Kenapa kena buat macam tu, kenapa buat macam ni, kenapa buat macam tu kan. Kenapa kita nak kena ada optimumkan dia, kan apa perbezaan bila tak optimum dengan optimum dan sebagainya. So dengan tu ada soalan-soalan tak? Kalau nak tanya, boleh tanya sekarang atau tentang assignment, tentang apa? Doktor, Excel ni doktor ada upload tak nanti? Nak tengok balik. Boleh. Saya boleh upload nanti. Okey, terima kasih.